Kami keluar mandi belakang tu time maghrib. Lepas tu nampak kakak duduk ke atas pokok, rambut panjang sampai meleret membelakangi kami. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey, baik. Pada malam ni kita teruskan lagi akan video reaksi seram kita berkaitan dengan satu kisah seram yang FJ jumpa dekat Carol Series punya channel lah dekat YouTube. Okey, dia ada upload satu video ni berkaitan dengan polis tangkap gambar hantu, kisah benar rumah yang diduduki oleh 200 jin. Okey, kejadian ini berlaku di luar negara. Jadi cerita ni agak menarik, korang boleh layan dekat YouTube Carol Series lah. Dan di bahagian ruangan komen itu dia jumpa akan perkongsian orang berkaitan dengan kejadian yang berlaku, gangguan dekat Malaysia ni lah, iaitu di Sabah. Jadi jom kita sama-sama mendengar akan kisah seram ini, kemudian baru kita membuat kesimpulan lah daripada kisah tersebut. Okey? Okey, baik. Di ruangan komen itu dikongsikan oleh Happy Studios 37. Kita tak tahu sama ada dia ni lelaki ke perempuan. Kita baca terlebih dahulu akan cerita yang disampaikan di ruangan komen tersebut lah. Okey? Saya pernah duduk kawasan pedalaman di Sabah. Dekat situ ada satu je rumah taman yang usang waktu itu. Kami sekeluarga dari Semenanjung pindah di situ kedua paling hujung. Okay. Rumah sebelum kami dah penuh macam hutan, dan sebelah rumah banyak hutan. Tu memang hutan tebal dan banyak pokok kekabu. Kami masuk rumah tu memang semak tinggi, kena tebang dulu baru jumpa pintu masuk. Tuan rumah tu punya happy kami nak duduk dekat situ, siap bagi sewa murah and bagi semua perabot. Rupanya rumah tu last penyewa setahun yang lepas. Tu pun duduk seminggu, penyewa paling lama duduk. Kami duduk situ macam-macam gangguan teruk. Tambah ayah saya selalu tak ada di rumah sebab outstation. Mak saya jaga kami 5 beradik kecil-kecil. Kalau nak cerita macam-macam jadi. Mak saya relax, cool je, ajak kami semua mengaji dalam rumah. Dan mak saya offer orang sekeliling, siapa nak mengaji free boleh hantar anak. Maka ramailah datang mengaji. Dah lah Sabah ni air dengan api asyik tak ada. Malam bergelap, tak ada elektrik banyak kali. Tapi orang-orang Sabah hebat-hebat, datang mengaji juga, bawa lilin dan lampu. Tengah mengaji, pintu terhempas satu persatu. Lampu buka tutup. Anjing menyala 10 harkat. Dia tarik. Bunyi atas siling macam-macam bunyi tiba-tiba kan. Tetapi mak saya cakap ke anak-anak murid dia, termasuk kami anak-anak dia, teruskan mengaji dan buat tak tahu, macam tak ada apa yang berlaku. Pernah satu hari adik saya yang baby tengah tidur dalam bilik, sekali pintu tertutup terkunci. Mak saya hancurkan tombol pintu tetapi tak boleh buka. Pintu dah rosak tapi tiba-tiba pintu terkunci juga. Ngaji, baca Yasin, Ruqyah barulah terbuka. Dengar orang menjerit, bunyi anjing tiap-tiap malam. Air kan selalu tak ada. Jadi belakang rumah ada tangki tadan air, ada berdekatan dengan pokok kekabu. Kami keluar mandi belakang tu time maghrib. Lepas tu nampak kakak duduk ke atas pokok, rambut panjang sampai meleret membelakangi kami. Lepas tu bagi tahu mak ada kakak belakang tu, rambut panjang. Kenapa dia panjat pokok tinggi? Dia kaum apa Saya waktu tu budak darjah 1. Ingat ada salah satu kaum kat Sabah yang suka panjat pokok. Mak saya cakap itu bukan orang Sabah kak, itu makhluk Allah juga, nama dia jin. Kalau nampak baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lepas tu baca ayat kursi. Pernah tengah ngaji satu family, lepas habis mengaji, time tu elektrik tak ada waktu malam. Kami buka pintu. Habis sahaja ngaji, ada anjing putih duduk depan pintu tapi tak masuk. Dengar je kami mengaji. Tengah malam, tiba-tiba belakang rumah dengar ada orang mengilai selangdangan merintih. Tiba-tiba bersahut pula dengan anjing menyalak 10 harakat lagi. Betul-betul macam cerita seram. Kakak saya balik dari asrama,
dia pula kena kejar dengan palisade, berlari satu rumah. Kami ngaji, hilang sekejap gangguan. Lepas tu datang lagi gangguan. Tapi mak saya paling cool je. Dia cakap jangan takut, kita solat dan ngaji, benda tu tak suka. Banyak perkara berlaku yang lebih ekstrim, lebih kurang yang Khairul cerita. Kami duduk sana paling lama 3 tahun lebih. Gangguan setiap hari. Tapi Alhamdulillah, lawan je gangguan itu, kita bayar sewa kot. Dia duduk free nak halau kita pula. Dah macam Israel punya perangai jin ni. Itu komen yang dikisahkan akan gangguan daripada Happy Studios 37 lah, berkaitan dengan gangguan seram yang dialami. So berdasarkan kisah tersebut, kalau kita melihat akan situasi yang dialami oleh Happy Studios ni, dia cerita waktu tu dia kecil lagi ya. Kalau tak silap daripada kisah ni sampaikan, beliau adalah darjah 1. Memang ekstrim lah pengalaman keluarga beliau yang mengalami gangguan tersebut. Tapi yang MJ memang salute adalah berkaitan dengan mak dia. Sangat cool lah. Tambah orang wanita kan, perempuan yang tak takut dengan perkara ini, dengan ada anak dan sebagainya. Sebab ayah dia selalu outstation, tak balik dan sebagainya. Jadi mak dia lah yang mengawal keadaan itu kan, mengalami gangguan dan sebagainya. So persoalan yang biasa ditimbulkan adalah benar ataupun tidak lah gangguan berkaitan dengan rumah ni kalau tinggal lama dan sebagainya. So mengikut pengalaman FJ, benda tu bagi FJ tak mustahil untuk berlaku. Kejadian macam contoh dia sebut tadi, terhempas pintu. Okey, anjing menyalak, terhempas pintu AJ pernah mengalami. Anjing menyalak juga pernah pengalaman masa kecil-kecil dulu, masa zaman sekolah menengah. Kemudian lagi apa dia sebut gangguan dia, macam dia nampak ada penampakan dekat belakang rumah dia, kat pokok kekabu kan, dia nampak ada perempuan rambut panjang. Tapi kalau tak silap daripada kes itu, macam dia seorang je lah nampak. Okay, mak dia mungkin tak nampak dan sebagainya. Cuma dia tegur mak dia, kenapa kakak tu duduk atas pokok? Kan ada ke orang duduk atas pokok dalam waktu maghrib kan? Jadi mak dia terangkan itu adalah gangguan jin. Kemudian tutup lampu lampu tutup buka dan sebagainya. FJ pernah cerita pengalaman FJ dekat dalam ni lah, dalam channel ni. Mungkin korang ada yang pernah dengar, tak pernah dengar, tapi FJ tak nak ulang balik lah cerita tersebut. Lepas tu apa lagi gangguan? Banyak gangguan macam-macam lah. Gangguan lebih ekstrim dan sebagainya. Dan yang paling bagus sekali ialah mentaliti diorang adalah lawan sahaja gangguan tersebut kerana mereka membayar sewa. Ini yang sebenarnya yang FJ nak tanamkan dalam diri pendengar ataupun melihat video ini, bahawa kalau mengalami gangguan, Pak Imah macam mana pun, lawanlah gangguan tersebut. Sebab kita di alam syariat kita, dunia kita, okey, sama ada kita nak lawan ataupun tidak. Itu situasi dia lah. Okey, berkaitan dengan kisah seram ni, dia rasa agak menarik lah. Paling menarik yang dia pernah baca, itu pengalaman masing-masing. Dia pernah tengok video solo ambush yang terbaru, iaitu gangguan dekat satu pondok ataupun rumah ni. Paling baru sekali korang tengok lah. Solo ambush punya gangguan kan macam-macam lah. So bunyi apa, bunyi katokan, bunyi benda terpelanting, lepas tu tikar jatuh sendiri. Dapat rakam footage Lepas tu dia ada guna macam alat device tu, benda tu bercakap dan sebagainya lah. So kalau tanya gangguan kepada FJ, memang itulah situasi dia. Mungkin dia ada penunggu dekat situ, tapi memang sempoi lah, dapat duduk kan, buat tak tahu dan sebagainya, buat kering. Tambah ada anak-anak tu yang FJ salute macam mana. Dia punya stand dia, FJ rasa mak dia tu mesti berdoa kepada Allah dan berharap bantuan daripada Allah SWT lah. Hanya Allah saja yang boleh membantu. Dan kalau tengok daripada cerita dia tadi, memang tak ada skill ataupun tak ada pula mak dia ni ada macam power ke tak ada. Mak dia just tanamkan dalam diri anak-anak diorang berkaitan dengan Allah yang cipta makhluk tersebut. Jadi kita tak perlu takut. Memang AJ rasa pun stand mak dia adalah memang minta Allah melindungi lah. Tak ada yang pelik-pelik ke, mak dia pun ada saka ke apa kan, dia tak takut. Tapi certain orang ada juga yang dia tak gentar dengan perkara ni, sebabkan kerana dekat diri dia pun ada something. That's why dia tak takut lah.
pergi tempat-tempat seram ataupun gangguan ni, sebab kat diri dia ada something dan benda tu tak menggentarkan dia. Tapi ada orang jenis yang tak ada apa-apa, hanya bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gangguan tu berlakulah macam itu keadaan dia. Okay, so video ni sampai di sini saja. Apa pendapat korang berkaitan dengan kisah seram tersebut? Adakah korang percaya ataupun korang pernah mengalami gangguan berkaitan dengan rumah seram, rumah sewa dan sebagainya? Boleh kongsikan dekat ruangan bawah. AJ banyak cerita yang pernah AJ sampaikan lah, pengalaman AJ berkaitan dengan kisah seram di rumah sewa dan sebagainya. Tapi AJ tak nak kalau cerita panjang, jadi selalunya AJ akan selit-selitkan pada video dia yang lain lah. Jadi video ni sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.